Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Subtopik kali ini ialah berkenaan dengan manipulasi faktor dedahan, masih lagi dalam topik faktor dedahan. Okey, kita pergi kepada slide lah. Okey, mengapa kita perlu memanipulasi faktor dedahan? Okey, keperluan dia pertama, kita perlu melakukan manipulasi faktor dedahan kerana pesakit tidak boleh mengawal pergerakan untuk kes-kes tertentu. Kedua, pesakit tenat dan tidak boleh guna portal baki. Pesakit tidak boleh berdiri, contohnya untuk pemeriksaan AP chest X-ray. FFD 180 cm tidak dapat diguna. Kanak-kanak yang tidak boleh bekerjasama, pesakit obes, yang mana dan keadaan patologi yang lain-lain lah. Okey. So kita pergi kaedah-kaedah untuk ubahsuaian faktor dedahan. Ada banyak kaedah. Sama ada kita kurangkan atau tingkatkan masa dedahan, kurang atau tingkatkan MA, begitu juga dengan KVP, FFD, faktor dedahan, faktor keamatan skrin, faktor kelajuan filem dan sistem filem skrin, faktor saiz titik fokus dan saiz kolimasi. Okey, kita pergi ke manipulasi faktor dedahan yang pertama, iaitu masa dedahan. Iaitu kita nak kurangkan masa dedahan untuk mencegah ketidaktajaman pergerakan. So kita tak nak ada masalah pada quality image. Jadi kita tingkatkan masa dedahan dengan menggunakan teknik autotomografi ataupun breathing teknik. Contoh teknik autotomografi ataupun breathing teknik ialah contohnya kita nak buat pemeriksaan X-ray lateral tulang torasik, ya, di mana kita minta pesakit bernafas macam biasa sebab kita nak blurkan atau kita nak kaburkan ribs, okey, supaya tulang torasik akan nampak dengan jelas. Kita pergi kepada manipulasi faktor dedahan yang pertama, iaitu pembetulan MAS, ya. So kita tengok kat sini KVP dia adalah sama, KVP asal dan KVP baru. Okey. KVP lama lah asal ni, kita akan letak ke situ. Oh, lama, baru new. Okey. So MA adalah 200. Masa dedahan 0.2. Okey, kita nak jadikan MAS ni 40. So kita nak jadikan MAS ni 40 sebab kita nak mempunyai density yang sama dengan faktor dedahan yang asal, ya. Kita nak density yang sama. Jadi kita nak pastikan bahawa MAS yang kita set itu tetap bernilai 40. So MAS bernilai sama. MAS bernilai sama sekiranya KVP tidak berubah. So kalau KVP tak berubah, okay, you all tengok sini KVP 65 untuk yang asal dan 65 untuk yang baru. So KVP tidak berubah, maka MAS hendaklah bernilai sama. MAS, ya, hendaklah bernilai sama untuk kita dapatkan seperti density asal. Okey. So untuk kurangkan masa dedahan, MA perlu ditingkatkan. So kita nak kurangkan masa dedahan. So jadi kita perlu tingkatkan MA. Tetapi kita nakkan MAS bernilai 40. Okey. Untuk kurangkan masa dedahan, MA perlu ditingkatkan untuk mendapatkan density asal dan nilai MAS yang sama. Kita nak dapatkan density yang sama sebab kerana nilai MAS yang sama lah, kita nak pastikan nilai MAS adalah sama. So sebabnya KVP tidak berubah. Okey. Ini contoh lah cara calculation dia. MAS di mana nilai MA didarab dengan masa. Okey. So MA baru berapa? Belum tahu, MA baru. Untuk dapatkan MA baru, maka 40 ini
dibahagikan dengan 0.05. Okay, 0.05. So, MA yang baru bernilai 800 MA. Okay, untuk kita dapatkan 40 MAS. Okay. Ini adalah pembetulan MAS. Okey, kena tahu dia punya poin penting. MAS bernilai sama sekiranya KVP tidak berubah. Okey. Kalau KVP ini tidak berubah, bermaksud MAS adalah bernilai sama. Apa yang perlu kita ubah adalah apa yang boleh diubah ialah masa. Kita ubah masa, kita nak singkat, dan kita boleh setkan MA. Cara kita setkan MA dengan mengira semula lah untuk dapatkan MA yang baru. Okey. Seterusnya kita pergi ke pembetulan KVP. Tadi tu pembetulan MAS, sekarang pembetulan KVP. So seperti yang kita tahu ya, KVP adalah peningkatan kuasa penembusan. Dia boleh mengawal peningkatan kuasa penembusan. Apabila kita gunakan KVP yang rendah, maka rendahlah kuasa penembusannya. Begitulah sebaliknya. So, perlu diingatkan bahawa penukaran KVP boleh mempengaruhi kontras image. Di mana kalau kita menggunakan KVP yang tinggi, maka kontras image akan berkurang. Okey, kita pergi kepada peraturan 10 kV atau 10 kV rules. Okay, 10 kV rules. Okay. Pada pembetulan MAS tadi, kita menggunakan KVP dan MAS yang sama. Tetapi sekiranya kita perlu tukarkan KVP, jadi apa yang perlu kita buat? Pertama, tingkatkan atau turunkan KVP dengan 10. Kita perlu gandakan MAS atau kurangkan separuh MAS untuk dapatkan density image yang sama. Okay, biasanya apabila kita tingkatkan KVP, kita perlu kurangkan separuh daripada MAS. Okay. Apabila kita turunkan KVP pula, kita perlu gandakan MAS. Tingkat dan turun itu kita guna nilai 10. Itu sebab kita panggil sebagai peraturan 10 kV. Kita tingkatkan 10 atau turunkan 10. Contohnya kita tingkatkan 10, maka kita perlu kurangkan separuh nilai MAS. Apabila kita turunkan KVP sebanyak 10, maka kita perlu gandakan MAS. Okay. Ganda 2 kan ya? Ganda darab 2 lah. Okey. Perhubungan ini hanya tepat pada julat KVP antara 50 hingga 75 kV sahaja. Okey. Dia ada syarat. Okay, pada KVP 85 ke atas, perhubungan ini akan menyebabkan penurunan kontras. Okay. Okay, contoh. So tadi saya dah bagi tahu, sekiranya kita tingkatkan nilai KVP sebanyak 10, maka kita perlu kurangkan nilai MAS sebanyak separuh. Okay. Okey, kita tengok contoh ni. Okey, ini adalah faktor dedahan yang lama. Okey. Iaitu 65 KVP dan MAS dia adalah 40. So kita nak naikkan 10 Kita naikkan, kita tingkatkan 10 KVP menjadi 75 KVP. So apa yang jadi pada MAS, kita perlu kurangkan separuh. So pada asalnya MAS adalah 40 MAS, maka kita perlu kurangkan sebanyak separuh, maka 20 MAS kita gunakan. Barulah kedua-dua ni mencapai density filem yang sama. Okey. KVP dinaikkan 10, MAS dikurangkan separuh. Okey, dia terbalik. KVP naik, maka MAS kita kurangkan separuh. KVP turun 10, maka MAS kita perlu gandakan. Okey. Perlu diingat peraturan ni hanya untuk 50 hingga 75 KVP sahaja. Okey, contohnya kita tengok ini yang lama. 80 KVP. Okey, yang baru
dia punya MAS adalah 20. So kita tingkatkan 10 menjadi 90. KVP 80 kita tambahkan 10 jadi 90. So MAS kita perlu kurangkan separuh, 20 menjadi 10. Okey. Tetapi ia tidak boleh digunakan. Okey, dia tidak patuh kepada 10 kV rules kerana peraturan untuk 10 kV rules hanya pada 50 hingga 75 kVP sahaja. So kalau kita masih menggunakan 10 rules walaupun nilai KVP-nya melebihi, maknanya kita tidak patuh pada 10 rules KV tadi, maka kontras akan berkurang. Okey. Bermakna densitinya tidak akan boleh dapat sama. Dan ia akan mengurangkan kontras. Okey. Ingat dia punya keyword 10 kV rules pertama. Apabila kV ditingkatkan 10, MAS perlu dikurangkan separuh. Okey, apabila kV dikurangkan separuh, MAS perlu ditingkatkan 2 kali ganda. Okey, ini adalah 10 kV rules. Okey, kita pergi kepada pembetulan kV. Masih lagi pembetulan kV. So, perubahan KVP dan MAS diberi dalam hubungan berikut. Kalau kita tengok kat sini, new KVP kuasa 4 bagi dengan KVP lama kuasa 4 sama dengan MA lama bahagi MA baru sama dengan masa lama bahagi masa baru. Okay. So, ia terpakai untuk sistem film screen. Tetapi untuk sistem tanpa screen, itu sistem tanpa kaset, maknanya filem dengan direct exposure, maka kita gantikan KVP kuasa 4 ini dengan KVP kuasa 2. Okey. Okey, kita pergi ke masalah. So, contoh calculation dia. So, kena ingatkan dekat sini, perlu diingatkan masa dedahan berkurang, maka kita perlu tingkatkan KVP. Okey. So, ini dia punya key. So, kalau kita tengok kat sini, untuk yang lama KVP 65, MA 200, masa 0.2, MAS 40 dan FFD 90. So kat sini dia nak kurangkan masa sebanyak 0.05. So perlu ingat masa dedahan berkurang, maka KVP perlu ditingkatkan. Okey. Kita tengok kat sini. So maksudnya KVP baru ini adalah perlu tinggi berbanding dengan KVP yang lama. So, apa yang kita buat, kita guna perhubungan yang saya dah nyatakan tadi, iaitu KVP baru kuasa 4 bagi KVP lama kuasa 4. Okay, KVP baru kita nak cari. So, KVP lama kuasa 4 adalah 65. MA lama, MA baru sama 200. So, jawapannya 1 lah. Okey. Untuk masa lama berapa 0.2 dan masa baru 0.05. So kita tengok dekat sini, kita nak dapatkan KVP baru, maka masa lama 0.2 bahagi dengan masa baru 0.05. Okey. So kemudian kita darabkan 65 kuasa 4 lah. Ya, di mana yang bawah ni kita dah pindahkan ke sini. Okay. So, seterusnya 0.2 bahagi 0.05 jawapannya 4. So, 4 darab 65 kuasa 4. So, jawapannya ialah berapa? Okay, boleh kira berapakah jawapannya untuk pembetulan KV dengan mengurangkan masa 0.05 saat. Okay, ini cara dia. Okey. Okey, kita pergi kepada kes pula. Kita tengok kes 1. Okey, yang tadi kita tengok KVP dan kita tengok pembetulan MAS. Okay, sekarang kita nak buat pembetulan kombinasi KVP dan MAS. Okey. Kes 1. Dia ada 2 teknik. Okay, ini kita gunakan teknik yang pertama.
Dedahan standard cervical spine AP ialah 60 kVp 100 mA 0.2 saat, iaitu 20 mAs. So juru X-ray nak modified masa dedahan ke 3 saat untuk aplikasi moving jaw technique. Okay. Moving jaw technique ni supaya kita nampak lebih jelas cervical spine. Okay. Untuk kita kaburkan bahagian jaw, untuk kita nampak cervical spine AP. Kita nampak spine lah. Okay. Okey, KVP dan MA perlu diubah untuk mengekalkan density yang baik. So kita ubah dua-dua. Okey. Nilai MAS perlu dikekalkan. So kita ubah KVP dan MA tetapi mengekalkan MAS. Okey. Masa ditukar dari masa asal 0.2 saat ke masa baru 3 saat. Okay, sebab tadi dia nak tukar masa 0.2 ni kepada 3 saat. Sebab juru X-ray tu nak buat moving jaw technique. Okay, dia nak tingkatkan sedikit masa. Okay, cara dia pertama, kita tingkatkan 0.2 dengan darab dengan 15. Darabkan 0.2 dengan 15. So kita dapat 3 saat. Okay. 0.2 yang asal ni kita darabkan dengan 15 untuk dapatkan 3 saat yang kita mahukan. Okey. Okey, MA perlu dikurangkan dengan faktor yang sama. Okey, ini kita tukar, kita tambahkan, okey, kita increasekan masa. Kita increasekan masa dengan kita darab 0.2 saat masa asal dengan 15 untuk dapatkan 3 saat masa yang kita nakkan. Okey, so saya merahkan 15. Okey. Tetapi kita juga perlu kurangkan MA dengan faktor yang sama bagaimana kita dapatkan masa tadi. Kita tambahkan masa tadi. Okey. So jadinya MA perlu dikurangkan dengan faktor yang sama, maka 100 MA di sini, 100 MA di sini kita bahagikan dengan 15. Faktor yang sama kita tambahkan saat tadi. Okey. So kita bahagikan dengan 15. Okey. Okey, guna rumus ni lah. MAS bahagi masa untuk dapatkan MA yang baru. Okay. So 100 MA bahagi dengan 15 sama dengan 77 MA. Okay. MAS, MA baru, MA new sama dengan MAS lama 100 bahagi dengan masa. Okey. Okey, masa yang didarabkan tadi 15. Okay. So jawapannya adalah 7 MA. Jadinya 2 jadinya untuk MAS yang baru 3 saat darab dengan 7 baru, 7 MA yang baru. So dapat 21. Jadinya nilai KVP dan MAS tidak berubah tetapi menghampiri nilai hampir lah. Ataupun nilai dia hampir dengan yang lama. So MAS tidak berubah. MAS dan KVP tidak berubah lah. Ataupun MAS tadi dia ada sedikit je berubah. Itu nilai yang hampir. Ini teknik pertama. Teknik pertama di mana kita nak cari, kita tambahkan saat ni, tambahkan masa ini untuk dapatkan 3 saat. Okey.
Okey, didarab dengan 15. So, kita nak tengok MA dia, MA yang baru. So, 100 MA yang lama bahagi dengan 15 tadi. Okay. So, nak dapatkan MAS yang baru, kita nak check betul tak MA ni 7 ni betul tak? Sebab kita nak MAS yang sama, betul tak? Untuk check sajalah, betul tak? So, kita check 3 darab 7, 3 saat darab 7 MA, maka 21 MAS. Sama, lebih kurang lah 20 ni 21. So new MAS 20 ataupun 21 lah, menyamai yang lama. So kita perlu sama. So dekat sini kita nak samakan 60 kVp dengan MAS tidak berubah. Yang berubah hanya masa dan MA sahaja. Okay, MAS tidak berubah. Okay, ini adalah teknik pertama. Okay, teknik yang kedua. Masih lagi kita guna pemeriksaan yang sama. Tetapi kali ni kita guna 10 kV rules pula. Okay, 10 kV rules tadi, apabila kita kurangkan kV 10, maka kita naikkan MAS 2 kali ganda. Okay. Okay, langkah pertama, kurangkan 60 kV ke 50 kV. Okay. kV kurangkan 10. Okay. Apabila kita kurangkan 10, maka kita kena naikkan MAS 2 kali ganda. So, langkah kedua kita naikkan MAS pula. Sebab first tadi kita dah naikkan KVP. So, yang kedua kita naikkan MAS. So, 20 MAS. Yang first kita dah kurangkan kurangkan KV. So, yang kedua kita naikkan MAS. Okay. Kita naikkan MAS 2 kali ganda, maka 2 MAS darab 2 menjadi 40 MAS. Okey. Masa ditukar dari masa asal 0.2 ke masa baru. Okey, 3 saat. Maka untuk mendapatkan nilai MA yang baru, kita guna MAS yang barulah. Yang mana kita guna tadi, kita guna KV rules, di mana MAS itu kita darab, kita gandakan 2. So kita guna MAS yang baru. So MA sama dengan 40 MAS bahagi 3 saat. 3 saat di mana 3 saat yang kita nakkan, ya, modifikasi yang kita hendakkan. So 40 MAS bahagi 3 saat sama dengan 13 MA. Okay, makanya faktor dedahan yang baru ialah pertama, kita dah kurangkan KV 60 ke 50, maka faktor dedahan baru untuk KVP ialah 50. Okay, 50. So faktor dedahan baru untuk MAS adalah 13 MA. Sorry, untuk MA adalah 13. Dan masa adalah 3 saat. Okay, sebab tadi kita kira MAS adalah 40. Okay. Maka faktor dedahan baru ialah 50 kVp 40 MAS. Okay, ini menggunakan teknik KV rules. Okay, kombinasi KVP dan MAS. Okay. Sama juga tadi, cuma saya masukkan di dalam jadual. So kita nak tahu MA dia. Pertama, langkah pertama, sama macam slide tadi, cuma saya masukkan dalam jadual ni lah. Okay. Langkah pertama, KVP dikurangkan 10. 60 tolak 10 jadi 50. So KVP baru 50. So, lebih mudah lah kan kalau you all buat jadual, awak letak yang asal. So kita kata KV rules. KV rules pertama adalah KVP dikurangkan 10. 60 tolak 10 jadi 50. So letak 50 kat sini. So kedua, MAS dinaikkan 2 kali ganda, 20 ke 40. So kita letakkan MAS yang baru kat sini. So macam mana nak dapatkan MA? MAS dah ada. So mudah aja, di mana 40 MAS kita bahagi dengan 3 saat. 3 saat adalah
masa yang kita nak, masa yang kita modify. Kita nakkan masa 3 saat. So maknanya jawapannya adalah 13 MA. Okay. Faktor dedahan yang baru ialah KVP 50, MA 13, masa 3 saat, MAS 40 dan FFD 90. FFD tidak berubah. Okay, ini teknik KV rules. Okey, kita pergi ke modifikasi FFD. Penukaran FFD akan menukarkan keamatan alur sinar X yang sampai ke perakam imej, yang sampai ke filem. Okey. Apabila kita kurangkan FFD, maka keamatan yang sampai ke keamatan alur X-ray yang sampai ke filem akan meningkatlah dan density imej akan meningkat. Okey. Berhubungan terus dengan MAS ialah apabila FFD meningkat, FFD ini kita tingkatkan, maka kita perlukan faktor dedahan MAS yang tinggi juga untuk kita pastikan density yang sampai pada imej adalah sama. Okey. Okey. Kita tengok sekarang ni kita nak MAS yang baru. So, kita guna rumus ni, okey. Bila FFD meningkat, MAS pun meningkat. Perlu ditingkatkan. Ya. So dia secara langsung lah. Ya. Bila FFD menurun, maka MAS perlu diturunkan. Okay. So ini adalah perhubungan rumusan dia. So apa yang kita perlu buat, kita tengok MAS2, MAS baru sama dengan 100 FFD ni, 100 FFD baru bahagi dengan 120 kuasa 2 Okey, 100 kuasa 2 FFD baru bahagi dengan 120 FFD yang asal. Okey. Ini calculation ni adalah pakai MAS. So darab dengan MAS yang asal, MAS lama. So kita dapatlah MAS yang baru, 3 MAS. Okay. So lebih mudah bila kita masukkan dalam jadual. So kita boleh tahu. So KVP tidak berubah lah. So yang berubah hanya MAS dan FFD sahaja. Okay. Ini bila ada pengurangan FFD. Ini bila ada pengurangan FFD. So kita modifikan. Ini yang asal, so tiba-tiba kita nak kurangkan sebanyak 100. So kita nak set berapa MAS untuk dapatkan density yang sama pada faktor dedahan yang asal. Sama dengan faktor dedahan yang asal. Maka kita perlu kurangkan MAS juga. So MAS perlu dikurangkan. So MAS yang baru adalah 3. Okey. Okey, kita pergi ke penukaran sistem filem skrin. Okey. Ia berkaitan dengan kelajuan skrin dan kelajuan filem. Okey, ini saya dah cerita pada kelas yang lepas, di mana apabila kita tingkatkan kelajuan skrin filem, maka menurunkan nilai faktor dedahan untuk memberi density sama dengan asal. So apabila filem tu laju atau filem tu lebih sensitif, maka kita perlu faktor dedahan yang sedikit je. Dia darjah kehitaman tu dah nampak. Dia cepat hitam. Dia sangat sensitif. So apabila kita guna filem yang laju, maka faktor dedahan kena berkurang. Okey. Okey, kita pergi pada masalah yang seterusnya. So kita tengok dalam jadual ni, kita tengok KVP adalah sama, yang asal dan baru 75 75. FFD pun sama 90 90. Okay. IF ataupun penukaran sistem filem skrin. Okay, IF. Okey. Pertama adalah 1 untuk yang asal, dan yang baru kita nak tukar filem skrin yang baru dengan IF bernilai 2.5. Okey. So kita bagi tahu tadi, sekiranya kita gunakan IF yang tinggi, bermaksud filem tu lebih sensitif, maka
MAS perlu rendah pada yang asal untuk mendapatkan density yang sama. So kita dah tahu dah jawapan dekat sini, MAS ni kena rendah. Sebabnya IF dia tinggi. Filem ni lebih sensitif pada yang asal. So, okey, jawapannya perlu rendah daripada 200. Okey. So kita pergi kepada calculation penyelesaian. So kita tengok perhubungan dia, MAS baru bahagi MAS lama sama dengan IF lama bahagi IF baru. Okay. So MAS, kita nak cari MAS baru. So satu ini adalah IF lama, 2.5 IF baru darab dengan 200 MAS lama. So jawapannya adalah 80 MAS. Okay, ini yang saya katakan tadi, bermaksud apabila kelajuan IF ni meningkat, maka kita perlu faktor dedahan yang rendah. So kalau kita calculate memang rendah lah, 80 MAS, untuk kita dapatkan density yang sama dengan faktor dedahan asal dan kelajuan filem skrin asal. Okay. Okay. Okay, kalau you all tak ada kalau you all ada yang tak faham atau keliru, boleh WhatsApp saja saya. Ya. Okey, seterusnya kita masih lagi pada penukaran filem skrin. Okey. Okey, yang ini kita tengok. Yang ini terbalik pula. Okey. IF 90, yang ini IF 40. So daripada filem laju ke filem yang kurang laju pula. So filem skrin, sistem filem skrin yang laju kepada sistem filem skrin yang kurang laju. So bila sistem filem skrin ni kurang laju atau kurang sensitif, maka kita tahu dah MAS ni pasti tinggi, kena lebih tinggi pada yang asal. So kita masih lagi guna perhubungan yang sama, MAS kuasa 2, MAS baru bahagi MAS lama sama dengan IF lama bahagi IF baru. So kita tengok MAS baru. Okey, kita letakkan 90 IF lama bahagi 40 IF baru darab dengan 20 MAS lama untuk dapatkan 4, dan kita dapatkan 45 MAS. So 45 lebih tinggi daripada asal. Sebab apa lebih tinggi? Kerana IF yang digunakan adalah kurang laju, kurang sensitif. Kurang laju bermaksud kurang sensitif lah, ya. Manipulasi seterusnya penukaran grid, iaitu GF. Okay, kita guna faktor grid, kita panggil grid factor. Okay, grid digunakan untuk mengurangkan radiasi serakan sampai ke perakam image. Seperti yang saya dah explain berkenaan dengan grid dalam lecture yang lepas. So grid adalah bertujuan untuk kita eliminate atau eliminasikan, kita buangkan radiation yang terserak ataupun alur serak, ya. Okey. Apabila kita guna grid, beam akan mengecil, ya. Pengecilan beam akan meningkat. Maka ia perlu dedahan yang tinggi. Okey, so bila kita guna grid, maka kita perlu tingkatkan faktor dedahan untuk mengekalkan density asal. So faktor grid berhubung terus dengan MAS, iaitu apabila faktor grid meningkat, maka MAS juga akan meningkat. Okey, kita tengok ini dia punya perhubungan MAS 2, iaitu MAS baru bahagi MAS lama, dan GF baru bahagi GF lama. Okey, grid factor GF, tahu bukan girlfriend, ya, GF. GF ialah grid factor. Bagaimana kita aplikasikan manipulasi faktor dedahan dengan penukaran grid? Okey, kita lihat dekat sini faktor dedahan asal 60 kVp 10 MAS dengan FFD 90 cm. Okey, grid factor yang digunakan adalah 1. So
Seperti saya beritahu pada slide yang lepas, apabila kita tukar grid pada grid faktor yang lebih tinggi, bermaksud semakin tinggi grid faktor, semakin rendah intensiti alur tiba pada filem. Okey, jadi apabila kita gunakan grid faktor yang tinggi tanpa kita ubah MAS, bermaksud kita akan kurangkan density pada filem. Okey, density radiograf pada filem. Jadi kita nak density filem ni sama dengan faktor dedahan yang asal, walaupun kita guna grid faktor yang baru atau grid faktor bernilai 3. So bagaimana apabila kita tahu bahawa apabila alur melalui grid faktor 3 akan lebih kecil, akan mengecil, intensitinya akan berkurang, maka kita perlu tingkatkan MAS untuk kita samakan densitinya dengan faktor dedahan yang asal. So bagaimana kita nak kira? So kita masih guna perhubungan ini, perhubungan MAS baru iaitu MAS2, MAS1 ialah MAS asal, GF2 adalah GF baru dan GF1 adalah GF asal. Okey. So kita kiralah MAS2 iaitu MAS yang kita nak cari, berapakah MAS yang digunakan apabila kita menukar faktor grade kepada 3. So MAS yang baru iaitu MAS2, okay, kita bahagi kepada MAS yang lama. Tengok rumusnya. MAS yang lama iaitu MAS asal iaitu MAS1, iaitu kita letakkan 10 di sini, sama dengan 3. 3 ialah apa? Ialah grade factor yang baru. Grade factor yang baru. 1 ialah grade factor yang lama, yang asal. So maka MAS yang baru sama dengan 3 bahagi 10, 3 bahagi 1 darab 10. Okey. Okey, 10 ni kita tukar ke sini lah, ya. Jadikan darab. So maka jawapannya adalah 30 MAS. Okey. So kita lihat di sini bahawa apabila kita tingkatkan grade factor, maka tingkatlah faktor dedahan. Sebab apabila kita tingkatkan grade factor, bermaksud alur yang melalui grid itu akan berkurang, akan semakin kurang berbanding dengan kita menggunakan grade factor yang kurang. Apabila kita menggunakan grade factor yang kurang, intensitinya berbeza lah. Maksudnya kita guna grade factor yang 3, intensiti akan berkurang berbanding dengan grade factor yang 1. Okey. Semakin tinggi grade factor kita gunakan, semakin kurang intensiti akan tiba pada filem. So that's why kita perlu gunakan MAS yang lebih tinggi dengan grade factor yang semakin tinggi. Semakin tinggi grade factor, semakin tinggilah faktor dedahan yang kita gunakan. Okey, untuk kita samakan densitinya dengan faktor dedahan yang asal. Okey. Okey, sekarang dia punya jawapan adalah 30 MAS. Okey, untuk yang ini pula adalah multi perubahan faktor dedahan, bermakna ada beberapa perubahan yang jurang X-ray perlu buat. Okey, kalau kita tengok dekat sini kan, radiograf dada guna 55 kVp, 6 MAS dan FFD 180. So pada asalnya kaset adalah dibaki dan tiada grid sekunder. Jadi jurang X-ray perlu modifikasi kepada faktor grade 4:1 dan FFD 100. Okay, kalau kita tengok di sini, kita dah tahu dah mula-mula dia tiada grade, kemudian dia tambah grade, bermaksud MAS kena lebih tinggi daripada yang asal. Sebab first kita tiada grade, second kita guna grade. Okey. Okey, untuk multi perubahan faktor dedahan, so langkah pertama kita akan selesaikan satu-satu dahulu. Okey, langkah pertama kita selesaikan perubahan grade dahulu, perubahan faktor grade. So langkah pertama kita cari MAS untuk faktor grade yang baru. Okey. Untuk masalah ini, yang pertama kita kena selesaikan faktor grade dahulu. So sama juga macam slide yang tadi saya explain tadi macam mana perubahan faktor grade. Jadi masih sama lagi, kita guna perhubungan MAS baru bahagi MAS asal, GF baru bahagi kepada GF asal. Okey. Perubahan faktor grade adalah 4:1.
So MAS baru bahagi MAS asal sama dengan GF baru bahagi GF asal. Okey. MAS baru, so penyelesaiannya MAS baru sama dengan GF baru bagi GF asal darab dengan MAS asal. Okay, sama je macam tadi, tapi ini saya dah letak siap-siap MAS asal ni di sebelah sini. Okay, mudah untuk kita kira. Okay, kita tengok MAS baru. So kita masukkanlah nilai dia. GF baru 4, okay, bahagi GF lama kosong lah, 1. Kita anggapkan ia sebagai 1 lah. Okay, kosong tiada, 1 lah. Darab 6. 6 ialah MAS yang asal. So jawapan dia ialah 24 MAS. Okay. Langkah kedua, kita dah dapat MAS new apabila kita tukarkan kepada grid yang baru. Jadi untuk langkah kedua, untuk cari MAS untuk FFD yang baru, so FFD yang baru ialah 100, FFD yang lama ialah 180. Apabila kita nak kira FFD, okey, untuk langkah kedua, maka kita tak guna lagi MAS 6 ni. So sekarang status kita ialah radiograf dada guna 55 kVp 24 MAS FFD 180 dengan grid 4. Okay, so sebab apa? Sebab kita dah guna faktor dedahan yang baru. Okay, so sekarang kita tak guna lagi 6 MAS, kita guna MAS yang baru yang kita dapat pada langkah 1, iaitu 24. Okay. Kemudian cari MAS untuk new FFD pula, iaitu di mana daripada 180 cm ke 100 cm. So ini adalah perhubungan dia atau perumus dia. MAS baru bahagi MAS lama sama dengan FFD baru kuasa 2 bahagi FFD lama kuasa 2. Okey. Saya cakap tadi, saya adik bagi tahu tadi, MAS new GF menjadi sebagai MAS yang lama untuk mengira faktor dedahan kali ini pula, ya, untuk mengira faktor dedahan yang baru untuk FFD yang baru. Okey. So kita guna rumus ini. So awak tengok MAS baru bahagi kepada MAS asal sama dengan FFD baru kuasa 2 bahagi dengan FFD asal kuasa 2. So kita masukkan nilai. So MAS baru, sebab kita nak cari MAS baru, so kita masukkan nilai. MAS lama kita masukkan 24, iaitu MAS yang kita kira tadi pada langkah pertama, bukan MAS yang ini. MAS ini kita dah ubah, ya. Kita dah ubah kepada 24 pada langkah 1 tadi. So kita tukar MAS lama kepada 24. Okey, sama dengan 100 untuk FFD baru 100, okey, bahagi dengan 180 FFD yang asal. Okey, so kita kira lah. Okey, so MAS baru sama dengan 100 kuasa 2 bahagi 180 kuasa 2 darab 24. So kita kalkulate, jadi MAS yang baru ialah 7 MAS, bernilai 7 lah. So maka faktor dedahan yang baru ialah 55 kVp 7 MAS dengan FFD 100. Okey. Ini caranya apabila ada mati perubahan faktor dedahan. So kat sini ada dua masalah. Satu, masalah pertama penukaran grid, masalah kedua menukarkan FFD yang baru. Okey. So kita kira-kira satu-satu satu masalah, kemudian baru kita kira masalah kedua. So yang ni langkah pertama kita kira faktor grid 4 untuk penukaran faktor grid dulu. Kemudian bila dah dapat jawapan faktor grid, baru kita tukar, baru kita ke langkah kedua, iaitu penukaran FFD. Okey, guna MAS faktor grid yang baru. Okey.
Okey, masalah yang sama cuma saya explain lagi. So dia punya keyword ataupun kaedah dia, ini adalah faktor dedahan yang asal 55 kVp 6 MAS FFD 180 dan grid factor 1 iaitu tiada grid. Okey. Langkah 1 kita guna grid factor yang baru. So keyword dia cari MAS. Langkah pertama cari MAS yang baru untuk faktor grid yang baru. Itu langkah pertama. So bila kita dah cari, kita dapat tadi 24 MAS. Okey. Dengan 180 FFD dan grid factor 4. Kita tak tukar lagi FFD dia semasa kita kira grid factor yang baru. Jadi untuk faktor dedahan, penukaran faktor dedahan untuk FFD yang baru. So langkah kedua cari MAS yang baru untuk FFD yang baru guna MAS GF sebagai MAS yang lama. Okay, so kita guna MAS yang ini untuk mengira FFD yang baru. So saya dah explain tadi. So jawapannya adalah 7. Ini adalah faktor dedahan yang baru iaitu KVP 55, MAS 7, FFD 100 dan grid factor 4. Okay, so kita dah dapat selesaikan dua benda yang kita nak tukar. Satu kita guna grid baru, satu kita guna FFD yang baru. Okay. Okey, itu saja untuk manipulasi faktor dedahan. So kita sambung pada next class pula ya. Okey, terima kasih semua dan selamat belajar. Apa-apa tak faham boleh PM saya, sama ada di Classroom ataupun di WhatsApp. Mana-mana yang mudah lah.